Assalamualaikum dan salam syarikat sayang, bersama saya Al-Fairiz Jumurin. Tumpuan berita, Pustaka Negeri Sarawak sekali lagi akan menganjurkan Festival Penulis-Penulis Sarawak SAF untuk kali yang keempat, iaitu pada 24 hingga 29 Oktober 2022 dengan bertemakan Legacy. Objektif utama program ini adalah untuk menggalakkan kreativiti penulisan di kalangan penulis tempatan dalam memelihara khazanah penulisan di Sarawak. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK, Datuk Seri Fatimah Abdullah, tema tersebut dipilih bagi memberi fokus kepada warisan, peninggalan atau kesan penulisan sama ada daripada penulis terdahulu sehingga sekarang dan seterusnya pada masa akan datang. Program SAF 2022 pada tahun ini akan diadakan secara serentak di ketiga-tiga kampus pustaka negeri Sarawak, iaitu di Kuching, Sibu dan Miri, dan akan menyajikan pelbagai program serta aktiviti-aktiviti menarik. Program ini turut diadakan secara hybrid sama ada fizikal dan atas talian khusus oleh golongan penulis dan penerbit tempatan melalui perkongsian ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam penghasilan hasil karya mereka dan seterusnya diketengahkan kepada orang awam. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menerima kunjungan hormat Pustaka Negeri Sarawak berkenaan Festival Penulis-Penulis Sarawak di bangunan Baitul Makmur 2 pada Khamis. Pelbagai program-program menarik telah pun dirancang untuk diadakan sama ada dalam bentuk bengkel, ceramah, forum, seminar, perkongsian ilmu, book talk, Sarawak Authors Highlight, tarian persembahan lagu-lagu tempatan daripada kumpulan Basker Sarawak, pameran penjualan buku dan sebagainya. Sementara itu, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Japri Bujang Masli berkata, acara Kemuncak SAF 2022 akan dikendalikan DJ Fir Afandi dan DJ Elia yang merupakan penyampai terkenal Radio Era Sarawak. Penampilan khas yang pasti menjadi daya tarikan pada hari tersebut adalah persembahan dan celoteh daripada penghibur tempatan Winnie Albert. Selain itu, turut diadakan majlis makan malam Sarawak Authors Gala Night sebagai meraikan penulis dan penerbit Sarawak dan penyampaian dua anugerah utama, iaitu Anugerah Penghargaan kepada Penulis dan Penerbit serta Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2022 kepada mereka yang telah banyak menyerahkan karya penulisan mereka melalui Legal Deposit Sarawak State Library Ordinance 1999. Berita seterusnya, integriti merupakan ciri penting yang perlu ada pada setiap kaki tangan kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazan Abang Hibni, ia bertujuan untuk mencapai matlamat yang disasarkan dalam sesebuah organisasi. Katanya lagi, aspek integriti itu juga penting dalam membantu menjadikan negeri atau negara lebih maju. Ujarnya seperti Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB yang merupakan antara agensi di bawah Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar perlu menitikberatkan aspek integriti. Kementerian ini adalah kementerian baharu di Sarawak dan ini bermakna NREB mempunyai peranan besar kerana mempunyai masa depan cerah dan penting kepada Sarawak. Katanya pada sambutan Hari Integriti NREB 2022 di Miri pada Khamis, Dr. Hazan turut memberitahu pengurusan alam sekitar di Sarawak kini telah dikembalikan dan diberi kuasa penuh, menjadikan NREB mempunyai kaki tangan yang berkualiti tinggi. Untuk itu, aspek integriti amat diperlukan agar NREB mempunyai kaki tangan berkualiti bersesuaian dengan tema kita, Integriti Memacu Kejayaan NREB. Pada majlis itu, Dr. Hazan telah menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2020 dan 2021 kepada penerima-penerima anugerah dari NREB. Berita selanjutnya, Kampung Kuala Nyalau menjadi lokasi bagi program jalinan integrasi mahasiswa tahun 2022 di Kampung Kuala Nyalau yang diadakan selama 4 hari 3 malam. Seramai 80 orang pelajar Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu yang berasal dari Semenanjung, Sabah dan Labuan menyertai program tersebut. Timbalan Residen Bahagian Bintulu Husaini Hakim berkata program itu dapat merapatkan hubungan antara kaum melalui pemupukan perpaduan dan persefahaman dengan memahami dan menghargai perbezaan budaya dan cara hidup masyarakat pelbagai kaum. Selain daripada memperadakan silaturahmi di antara para peserta dengan masyarakat setempat, terutamanya dengan keluarga kakak masing-masing, program ini juga dapat mempromosikan Institut Pengajian Tinggi, khususnya Universiti Putra Malaysia tahun itu kepada komuniti supaya dapat memberi semangat dan juga motivasi kepada komuniti bagi memberi jalan kepada anak-anak untuk menimba ilmu dan pengetahuan tidak kira di mana juga. Apa yang penting adalah kemampuan yang disulami dengan hasrat yang tinggi untuk mencapai kejayaan bersesuaian dengan tuntutan dan perbedaan masa.
Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan penyerahan peserta kepada keluarga angkat dalam program tersebut di Teratak Kampung Kuala Nyalau, Bintulu pada Khamis. Husaini berharap melalui program integrasi itu, ia akan membolehkan setiap peserta yang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang untuk memastikan keterangkuman dan kepentingan masyarakat sentiasa diberi keutamaan dalam membuat keputusan. Jelasnya ia adalah penting bagi memastikan Malaysia sentiasa mendukung asas perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat sebagai pemangkin ke arah negara yang sejahtera dan berjaya. Di Kanawit pula, pembinaan baharu Rumah Suring Sungai Mapai yang menelan kos berjumlah RM300,000 dijangka siap pada 9 Jun 2023. Pembantu khas kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah, Kaunselor Cliff Unting telah turun padang bagi meninjau sendiri tapak projek transformasi luar bandar RTP Dun Ngemah 2022 bertempat di Rumah Suring Sungai Mapai, Kanawit pada Rabu. Projek pembinaan tersebut membabitkan merata tanah Rumah Suring Mapai yang telah dilaksanakan sejak 10 Oktober lalu. Hadir sama Wakil Jabatan Kejaraya JKR Sibu Emilia dan Farida, Wakil Majlis Daerah Kanawit Kaunselor Fong Kin Yao, Tuai Rumah Suring dan pengurus syarikat Sekedai Bersatu Basko. Manakala sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak 2022 kembali diraikan setelah 2 tahun tidak diadakan susulan pandemik COVID-19. Sambutan itu juga bertujuan untuk menghargai serta mengiktiraf sumbangan para belia dalam pembangunan Sarawak. Malah ia turut meningkatkan semangat kerjasama dalam kalangan belia dengan pihak agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sehubungan itu, Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak sempat menemu bual beberapa wakil agensi bagi memberikan pendapat berkaitan pelibatan mereka pada sambutan berkenaan yang diadakan di dataran perayaan Jalan Stadium di Petrajaya, Kuching. Jadi untuk berita kesedaran sebenarnya supaya kebanyakan masyarakat tu tidak aware untuk kes-kes penagihan dadah tu. Jadi kadang-kadang masyarakat tu memang ringan macam ketidakpedulian tidak ada untuk kes-kes dadah. Contohnya, jadi tidak tu saya tahu di mana tidak mau mendapatkan informasi, maklumat, cara-cara untuk mengelakkan anak-anak tidak dari terlibat dengan dadah. Jadi kami berikan kesedaran untuk masyarakat supaya tidak lebih tahu tempat di mana, cara bagaimana dan menghindarkan di sekitar masyarakat, contohnya di kawasan-kawasan rumahan, di kawasan kampung. Jadi tidak tahu di sini macam kuasa yang dapat mereka contohnya memberi aduan untuk menangani masyarakat masalah penagihan dadah. Kita akan berkongsi platform unit pusat universiti macam mana kita nak membuat permohonan untuk masuk ke universiti. Di samping itu kita akan berkongsi sedikit syarat-syarat kemasukan, apa yang diperlukan, syarat-syarat khas lah untuk masuk ke universiti. Dan di samping itu kita juga akan berkongsi beberapa fakulti yang ada di Sarawak. Maksudnya kita ada business, sports, accountancy, art and design, surveying, science. Kita ada kejuruteraan, engineering, plantation, computer and mathematics. So diharap semua para belia mengambil kesempatan lah untuk datang ke booth kami supaya kita boleh menetapkan kedudukan belia di Sarawak. Di sini kami ada melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan, contohnya pemeriksaan dengan secara personal untuk orang awam dan juga siapa yang hadir pada hari ini apabila daripada 19 Oktober hingga 22 Oktober. Saya berharap lebih ramai lagi orang-orang awam dan belia yang datang ke sini untuk menyaring kesihatan supaya kita mengetahui lebih banyak proposisi ataupun penyakit yang berkemungkinan dihadapi oleh orang awam dan juga belia-belia. Diharapkan program seperti ini dapat dijalankan dengan lebih kurang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menjawab Fakta, salam UKAS.